Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Hilmi Ashley. Dan saya Deti Zaidi, ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 11 Disember 2015. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini 11 Disember 2015. Gelombang biru baru diwujudkan tangani perang cyber terhadap UMNO (BN). Polis tahan 5 suspek warga asing terlibat kes culik dan bunuh di Pahang. China Railway bina landasan berkembar elektrik gemas JB. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan 5 suspek warga Myanmar ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes menculik dan membunuh 2 warga Bangladesh di Genting Highlands, Pahang bulan lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata dalam kejadian itu 5 suspek berkenaan dipercayai telah menculik lalu membunuh mangsa sebelum mencampakkan mayat mereka ke dalam sebuah gaung. Motif penculikan itu untuk mendapatkan wang tebusan daripada kedua-dua mangsa. Khalid bagaimanapun enggan mengulas lanjut berhubung perkara itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena latihan kebakaran peringkat Ibu Pejabat Polis Bukit Aman di Menara 1. Berikutan itu, Ketua Polis Daerah Bentong Superintenden Muhammad Mansur Muhammad Nur ketika dihubungi bernama berkata pihaknya akan mengadakan satu sidang media khas yang memperincikan maklumat serta penahanan suspek berkaitan kes itu 5.30 petang esok. Perintah berkurung fasa ke-33 di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah S Zone dilanjutkan sehingga 27 Disember mulai 7 malam esok. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata, perintah berkurung di bawah Seksyen 31-1 Akta Polis 1967 itu meliputi daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan. Dilanjutkan untuk melindungi kawasan berkenaan daripada dicerobohi pengganas dan jenayah rentas sempadan. Sementara itu, penganjur Perhimpunan Bersih 4.0 Maria Cina Abdullah hari ini memfailkan permohonan untuk membatalkan pertuduhan berhubung penganjuran perhimpunan itu di Mahkamah Tinggi. Perkara itu dimaklumkan Peguam Hani Tan Lei Yan yang mewakili Maria 59 tahun ketika kes itu disebut di hadapan Hakim Mahkamah Session Datuk Jagjit Sin Bansing. Tan turut memohon penangguhan prosiding kes itu sementara menunggu pendengaran di Mahkamah Tinggi selesai dan ia tidak dibantah oleh Timbalan Pendakwa Raya Afzal Nizam Abdul Aziz. Mahkamah kemudiannya merekodkan permohonan itu dan menetapkan 29 Februari tahun depan sebagai pengurusan kes. Maria yang juga pengerusi Perhimpunan Bersih 2.0 didakwa sebagai penganjur gagal memberi notis pemberitahuan kepada Polis Daerah Brickfield 10 hari sebelum mengadakan perhimpunan itu yang melanggar Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 9-5 Akta yang sama yang membawa hukuman denda maksimum RM10,000 jika sabit kesalahan. Sementara itu, Tan ketika ditemui pemberita memberitahu anak guamnya memfailkan permohonan untuk membatalkan pertuduhan itu atas alasan ia tidak berperlembagaan dan terbatal. Keluaran getah asli Malaysia pada Oktober 2015 berjumlah 70,843 tan, meningkat 3.8% atau 2,583 tan berbanding pengeluaran pada bulan sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan hari ini, berdasarkan perbandingan dengan Oktober 2014, pengeluaran meningkat 47.4% atau 22,791 tan. Katanya dalam kenyataan mengenai perangkaan bulanan getah bagi bulan Oktober 2015. Sektor perkara kucing menyumbang 91.8% daripada jumlah pengeluaran manakala sektor ladang menyumbang selebihnya sebanyak 8.2%. Ekspor berjumlah 55,398 tan berkurangan sebanyak 9.5% berbanding September 2015 namun meningkat 1.3% berdasarkan rekod tahun ke tahun. Ia berkata getah mutu Malaysia SMR menyumbang 94.3% daripada jumlah ekspor. Pada bulan yang sama, getah asli sebahagiannya besar dieksport ke China,
51.1%, diikuti Jerman 12.1%, Iran 5.9%, Brazil 2.8%, Korea 2.6%, Perancis 2.2%, Turki 2.2% dan Taiwan 2%. Pada Oktober 2015, import getah asli sebanyak 83,925 tan atau meningkatan sebanyak 3.8% berbanding September 2015. Peningkatan 7,064 tan iaitu bersamaan dengan 9.2% direkodkan tahun ke tahun. Syarikat tujuan khas pengambil alihan pertama Malaysia Hibiscus Petroleum Berhad yakin meraih keuntungan lebih baik bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016 dipacu beberapa usaha pengambil alihan baru. Ini termasuk kepentingan dalam urus niaga Anasuria di Laut Utara United Kingdom dan di Medan West Seahorse Australia. Mengikut laporan tahunannya bagi 2014-2015, kepentingan ekonomi yang diperolehi daripada Anasuria akan dibawa kepada 1 Januari 2015, manakala pembeliannya dijangka selesai pada suku pertama 2016. Bagi suku pertama berakhir 30 September 2015, Hibiscus mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak 4.76 juta ringgit berbanding kerugian sebelum cukai 9.97 juta ringgit sebelum ini. Pendapatannya pula sebanyak RM245,000 berbanding 2.17 juta ringgit setahun lepas. Keyakinan mengenai prospek lebih baik syarikat itu dikongsi oleh pengerusinya Zainul Rahim Muhammad Zain kepada wartawan selepas mesyuarat agung tahunan syarikat itu hari ini. Namun beliau juga menyuarakan kemungkinan penelitian semula aktiviti syarikat di Anasuria jika harga minyak terus susut kepada $30 Amerika setong. Ringgit ditutup rendah sebanyak 0.8% berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini berikutan kegiatan jualan susulan kejatuhan harga minyak mentah global yang mencecah paras terendah dalam tempoh 7 tahun. Dan setakat petang tadi, unit tempatan itu disebut pada 4.2900 berbanding dolar Amerika daripada 4.2560 semalam. Kalangan peniaga mengaitkan perkembangan itu dengan kebimbangan mengenai lambakan bekalan minyak mentah yang menyaksikan harga minyak mentah West Texas Intermediate susut sebanyak 1.1% kepada $36.76 setong, paras terendah sejak 2009. Harga minyak mentah global Brent pula di sekitar $39.64 setong yang turut menghampiri paras terendah dalam tempoh 7 tahun. Kejatuhan seterusnya dalam harga minyak mentah itu mencetuskan penjualan mata wang negara ekonomi pesat membangun yang berkaitan dengan ekspor minyak mentah termasuk ringgit. Unit tempatan itu turut diniagakan rendah berbanding kebanyakan mata wang utama hari ini. Ia susut berbanding dolar Singapura kepada 3.0484 daripada 3.038 semalam dan rendah berbanding yen kepada 3.5199 daripada 3.4957. Ringgit juga rendah berbanding pound British kepada 6.5049 daripada 6.4572 semalam dan susut berbanding euro kepada 4.7048 daripada 4.6714 sebelum ini.